Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi li bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia barisan EJK Madrasah, seluruh ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah. Dan selepas itu dapat kita sambil menunggu waktu isyak dapat duduk di kuliah, iaitu majlis ilmu, iaitu tazkirah yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Alhamdulillah. Dan siapa yang menunggu antara satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ila Allah. Apatah lagi kalau kita duduk di majlis ilmu. Siapa yang duduk di majlis ilmu, berada di majlis-majlis ilmu, dia seolah-olah dia duduk di taman-taman syurga. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan selepas itu nanti kita dapat pula menunaikan solat isyak berjamaah. Siapa yang menunaikan solat isyak berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah. Kuliah kita yang lepas sampai berapa ya? Muka surat berapa ya? Sambungan. Oh, 20 bulan 1. Yang terakhir kita muka surat 170. Itu surat 170. Muka kuliah kita yang terakhir pada 20 bulan 1 22. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamah isteri saya dan seterusnya para jamaah-jamaah kita yang sini yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Terutama sekali pada waktu Covid yang lepas ya. Ada berapa orang yang sini hilang? Tempat saya 12 orang di Taman Melati itu. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang dari muka surat 169, iaitu kunut, bab kunut. Lafaz kunut menurut sunnah. Lafaz kunut menurut sunnah, ya. Menurut pengarang kitab Al-Majmu' juzuk ketiga halaman 475, lafaz kunut yang bertepatan dengan sunnah ialah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini kalau kita kunut bersendirian lah, ya. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kini kalau kita kunut sendirian,
wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Maksudnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan hidayah orang yang telah diberikan hidayah olehmu, dan sejahterakanlah aku dengan kesejahteraan orang yang telah engkau sejahterakan, dan pimpinlah aku dengan pimpinan orang yang telah engkau pimpin, dan berkatilah aku dengan apa yang telah engkau kurniakan, dan lindungilah aku daripada kejahatan yang engkau telah takdirkan. Maka sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan sesuatu, dan engkau tidak pula ditakdirkan oleh sesuatu, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau muliakan. Maha berkat engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Ini doa dalam doa kunut. Biasanya kalau imam baca, ya, sampai mana? Wa fa innaka taqdi, dia orang tak baca kuat kan? Masing-masing baca sendiri. Kenapa? Yang lain tu kita baca udah. Baca kuat. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau imam tu Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait, ataupun wa qina bi syarr bi rahmatika ya arham wa qina bi syarra ma qadait pun boleh. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam tak baca kuat kan? Kalau baca kuat boleh tak? Boleh. Tetapi itu bukan doa. Itu bukan doa. Yang kita aminkan itu doa. Yang atas tadi doa, merupakan doa. Tetapi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini bukan doa, ini diistilahkan sana. Sana ini apa? Puji-pujian kepada Allah. Tengok maksudnya kat bawah. Jelas, ya? Apa ni? Maka sesungguhnya engkaulah. Ini memuji Allah. Kita memuji Allah. Yang atas tadi kita berdoa, kita memohon. Ada? Itulah. Tetapi, asal kadang orang tak faham. Baca kuat boleh, tak baca kuat pun boleh. Tapi, yang seeloknya, baca masing-masing, oleh kerana bukan itu perlu diaminkan. Pasal itu puji-pujian. Ya? Yang bawah itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita elok baca kita sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya tak? Itu kita memuji pada Allah. Tapi kalau imam baca kuat, kita tak perlu aminkan. Kita ikut apa imam cakap, baca. Pasal itu bukan doa. Itu puji-pujian. Dan perlu kita aminkan adalah doa. Faham ya? Itu dipanggil sana. Sana ini ada puji-pujian. Okey. Dan ke dalam kitab tebal yang apa, mula-mula saya bawa dulu, itu ada itu, dijelaskan kat situ. Ya. Dalil bagi pegangan ini ialah hadis berikut. Anil Hasan bin Ali ni Abi Talib radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri ini ketika solat witir. Aquluhunna fil witri Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu ma walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini ketika
Rasulullah solat witir. Ya. Sebenarnya kunut ini Rasulullah pernah baca ketika dalam peperangan Uhud selama 4 bulan. 3 bulan berturut-turut waktu itu. Sebulan berturut-turut Rasulullah baca kunut setiap waktu. Setiap waktu. Tetapi 3 bulan kemudiannya hanya solat subuh saja. Dan lepas itu ketika Rasulullah solat witir. Solat sunat witir Rasulullah yang akhir, rekaan akhir, maka dia baca kunut. Tak? Baca kunut. Kita ni baca kunut solat witir ketika bulan Ramadan aja. Itu pun 15 malam 16. Nah, tapi di Mekah Madinah awal Ramadan dia dah baca kunut. Ya, ketika solat witir. Selepas solat witir, ya. Doanya pun bukan pendek macam ni. Tangan kita turun ke bawah, angkat ni. Lenguh gitu sampai. Ya tak? Tapi itu bagi orang yang tidak menghayati. Tapi kalau kita dapat menghayati, rasanya panjang pendek saja. Pasal kita meresap dalam perasaan kita. Tak? Cinta kita resap dalam perasaan kita. Tak? Pasal kalau benda tu cinta dah meresap di hati sanubari kita, memang tak letih tak apa. Tak? Tak letih tak apa. Pasal tu cinta tu memang di dalam sanubari ni. Bukan apa. Bukan apa. Katakanlah si suami isteri. Bukan cinta suami isteri tu mesti I love you yang, I miss you yang. Itu ibaratkan cinta kanak-kanak. Tak? Tapi apa isinya? Lepas tu nanti bertekak pula tu. Ya tak? Waktu tu nak je sesuatu. Itu ibaratkan cinta kanak-kanak. Tetapi cinta sejati di hati. Tak perlu disebut. Tapi dengan bayangan, dengan aura dah tahu dah. Bab pepatah mengatakan, love is a word spoken by the heart, not by the mouth. Heard by the soul, not by the ears. Baru itu cinta sejati. Ya tak? Okey. Maksudnya daripada Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku beberapa kalimah yang aku ucapkannya dalam solat witir, iaitu Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait, ataupun wa qini bi syarra ma qadait, atau wa qini bi rahmatika syarra ma qadait pun boleh. Ya tak? Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Maksudnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan hidayah orang yang telah orang yang telah diberikan hidayah olehmu. Sejahterakanlah aku dengan kesejahteraan orang yang telah engkau sejahterakan. Pimpinlah aku dengan pimpinan orang yang telah engkau pimpin. Berkatilah aku dengan apa yang telah engkau kurniakan. Lindungilah aku daripada kesejahteraan yang engkau telah takdirkan. Itu doa semua. Itu kita memohon. Tak? Itu semua doa. Apa doa? Ibarat kita memohon. Tak? Itu. Kita doa itu kita memohon. Lepas tu baru kita puji-pujian. Maka sesungguhnya kita memuji Allah. Maka sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan sesuatu dan engkaulah tidak pula, ya, dan engkau
tidak pula ditakdirkan oleh sesuatu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau muliakan. Maha berkat engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Ini adalah puji-pujian. Faham ya? Pasal tu kadang-kadang kalau dulu ada setengah orang tak faham tu. Kenapa imam tak baca kuat juga? Tapi kadang imam baca kita amin juga. Ya tak? Amin, amin. Itu hal-hal, itu bukan doa. Itu puji-pujian. Ya, itu diistilahkan sanaan. Sanaan itu puji-pujian. Yang doa tadi yang mula tadi. Okey. Setelah membawakan dalil-dalil dengan kunut dan syariatnya, maka Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Al-Baihaqi berkata, kesemua ini menunjukkan bahawa pengajaran doa ini oleh Nabi SAW berlaku pada kunut solat subuh dan kunut solat witir, dan petunjuk itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu petunjuk hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu doa kuno ni Rasulullah baca ketika solat subuh. Itu saya kata tadi. 4 bulan berturut-turut Rasulullah bawa ketika dalam peperangan Uhud. 3 bulan, sebulan pertama, maafkan saya, 3 bulan Rasulullah buat setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dia baca kunut. Tetapi sebulan kemudian hanya subuh saja, dan lepas tu ketika solat witir sahaja. Ya, solat subuh dan witir. Pasal tu Imam Syafi'i bawa, bagi Imam Syafi'i dia akan pada solat subuh saja. Hanafi tak ada. Ya, Hanafi tak ada. Hanafi, Maliki, Bali dia tak pakai tu. Dia hanya ketika solat witir sahaja. Tapi Imam Syafi'i tidak, sebagaimana yang saya jelaskan yang lepas. Pendapat Imam Syafi'i disunat, iaitu wajib, mustahabun atau ta'awuf. Yang sunat ini yang Rasulullah memang pernah lakukan. Itu sunat. Mustahabun ini hampir kepada sunat. Rasulullah pernah lakukan tetapi tidak berterusan. Nah, kadang-kadang macam berwirid tadilah. Rasulullah pernah lakukan dulu. Tapi sekali setelah semua jamaah faham, maka masing-masing solat. Tetapi ketika Rasulullah wafat, masa diulang semula oleh tadi dia ingat nak cakap. Di masjid dia di Taif, masjid dia. Di Taif. Nanti ingat semula tu. Diulang balik semula. Jadi diwiridkan semula balik. Ya? Maka itu sebagai wirid. Lepas tu ketika solat witir, Rasulullah baca doa. Lafaz kunut tambahan. Ini lafaz kunut tambahan. 8 kalimah ini telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Muhtadar Al-Muzanni. Namun sekiranya ditambah kalimah-kalimah berikut tidak menjadi suatu kesalahan. Ini tambahan bagi Imam Syafi'i. Ya. Kalimah ke-9, wala ya'izzu man adaita falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kita selalu ada baca tu kan. Itu tambahan, itu bagi Imam Syafi'i. Ya.
Tapi kalau kita jadi imam, wa astaghfiruka tu wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Pasal dia jamak, ya. Kalau astaghfiruka itu untuk persendirian. Okey. Wala ya'izzu man adait. Maksudnya, dan tidak akan mulia orang yang telah engkau musuhi. Kalimah ke-10. Falakal hamdu ala ma qadait. Maksudnya, maka bagimu segala pujian di atas apa yang engkau telah tetapkan. Kalimah ke-11. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya, dan aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Syekh Abu Hamid Al-Baniji Al-Bandaniji dan para ulama lain mengatakan bahawa tambahan ini dianggap baik. Tambahan ini dianggap baik, ya. Ini apa? Tambahan pula kalimah ke-9 di atas ada disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berikut. Yang ke-10 tadi. An Hasan Awil Husaini bin Ali qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil qunuti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Innaka taqda wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, maksudnya diriwayatkan daripada Hasan atau Al-Husain bin Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan beberapa kalimah yang aku ucapkannya dalam kunut. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Maksudnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan hidayah orang yang telah diberikan hidayah, itu doa, olehmu. Sejahterakanlah aku dengan kesejahteraan orang yang telah engkau sejahterakan. Pimpinlah aku dengan pimpinan orang yang telah engkau pimpin. Jauhkanlah aku daripada kejahatan yang engkau telah takdirkan. Sesungguhnya hanya engkau yang mentakdirkan sesuatu dan tidak ditakdirkan oleh sesuatu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau muliakan dan tidak akan mulia orang yang engkau hinakan. Maha berkat engkau, wahai Tuhan kami. Ya, apa maksud kat situ? Kalau Allah yang muliakan, tidak akan hina. Tetapi kalau Allah dah hina, maka tidak akan datang kemuliaan. Ini semua adalah kehendak Allah semua. Ya, kalau Allah tetap hina, maka hinalah dia. Tidak akan mulia. Dan Allah tetap muliakan, tidak akan hina dia. Ya, kalau Allah dah muliakan. Okey. Maka kesemua 11 kalimah doa kunut itu ialah Allahumma adini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait
wa barik li fi ma atait wa kini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu ma walait. Ini riwayat Al-Baihaqi ya, dalam jilid 2 halaman 200 bab doa kunut dan apa At-Tabrani ya. Ini ada hadis dia jelas di penjelasan. Okey. Wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita jadi imam, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay. Maksudnya, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku dengan hidayah yang engkau telah berikan hidayah olehmu. Itu doa ya. Dan sejahterakanlah aku dengan kesejahteraan orang yang telah engkau sejahterakan. Itu pun doa. Dan pimpinlah aku dengan pimpinan orang yang telah engkau pimpin. Dan berkatilah aku dengan apa yang telah engkau kurniakan. Dan lindungilah aku daripada kejahatan yang engkau telah takdirkan. Maka sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan sesuatu dan engkau tidak pula ditakdirkan dan oleh sesuatu. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau muliakan. Ini adalah puji-pujian. Dan tidak akan mulia orang yang engkau hinakan. Maha berkat engkau dan maha tinggi engkau, wahai Tuhan kami. Bagimu segala pujian di atas apa yang telah engkau tentukan. Dan engkau memohon, dan aku memohon keampunan daripadamu dan bertaubat kepadamu. Ini dalam kunut itu ada doa, iaitu doa ni memohon. Itu sana'ah, ada sana'ah itu adalah memuji kepada Allah. Ya. Nah, yang itu yang imam-imam selalu tak baca kuat. Apa sampai itu pasal tang puji-pujian. Ya, bukan doa. Pasal itu imam tak baca. Tetapi kalau imam nak baca kuat pun boleh. Tapi makmum kena faham itu bukan doa. Jangan makmum pun amin gitu aja. Jadi makmum boleh ikut apa yang imam baca tadi ya. Okey. Inilah dia punya lafaz kunut tadi. Okey. Ada apa pertanyaan? Bab kunut. Ini lafaz kunut yang lain. Ada lafaz kunut yang lain. Ada apa-apa pertanyaan? Dah masuk waktu belum? Belum ya? 1 minit lagi. Okey, boleh buat soal jawab. Soal jawab. Ada pertanyaan? Doa-doa ni? Ya. Sebenarnya itu ada setengah-setengah tu dia kata Rasulullah tak buat dan sebagainya. Itu adalah tak betul. Rasulullah pernah buat cuma tidak berkekalan. Dan kadang-kadang dan ada tentu-tentu yang dibuat. Tapi kalau kita buat seterusnya boleh tak? Boleh. Ya. Pasal ada kalanya yang Rasulullah tak buat. Sahabat buat. Maka Rasulullah tidak menyalahkan. Contoh, solat sunat sebelum maghrib Rasulullah tak buat. Tapi sahabat ada buat. Rasulullah tak menyalahkan. Wahal satu ketika apabila Rasulullah datang, sahabat tak buat, Rasulullah tanya, kenapa tak solat? Solatlah. Ya tak? Tu. Serupalah macam yang apa tu? Apa yang dulu saya ada buat dalam kuliah Jumaat yang lepas. Yang dikatakan
ketika i'tidal. Ya, ketika i'tidal. Apa yang kita baca setelah kita i'tidal? Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ataupun Rabbana walakal hamdu. Tetapi ada sahabat menambahkan. Apa dia? Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Apa maksud kat situ? Ialah wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah kepadanya. Itu Rasulullah tak salahkan. Walhal ketika itu Rasulullah lepas solat aja tanya, siapa yang mengungkapkan ini tadi? Maka sahabat pun cakap, saya kata. Dia kata, alhamdulillah, teruskan, kata Rasulullah. Sebab Rasulullah ketika jamaah tadi, sahabat mengucap Rabbana lakal hamdu, maka apa yang kat situ? 30,000 malaikat berduyun-duyun nak mengejar menuju pada jamaah yang mengungkapkan tadi, ya, nak mencatat kebaikannya. 30,000 berebut-rebut nak mencatatkan kebaikan tu tadi. Ya, Rasulullah tak buat. Tak. Jangan pula besok kalau ni. Tapi ini ada hadis. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Tapi yang saya heran ada setengah ustaz-ustaz ni, kadang-kadang Sahih Bukhari pun dia kata ada hadis dhaif juga pun ada. Ada. Ya, bagi Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i faham banyak-banyak hadis, hafal beribu-ribu hadis Imam Syafi'i. Tapi dia tak pernah menafikan hadis-hadis tersebut. Oleh kerana perbuatan yang elok boleh diteruskan. Tapi kadang-kadang ini ada PhD contohnya. Wah, itu tak boleh, bid'ah. Ini bid'ah dan sebagainya. Walhal Rasulullah kata, buatlah perkara yang baik. Apabila orang lain mengikutinya yang baik, maka kita pun dapat ganjaran. Cuma satu je, jangan kita, kalau Rasulullah tak buat, jangan kita mengatakan itu daripada Rasulullah. Itu sahaja. Serupailah yang ini tadi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, itu bukan dari Rasulullah, jamaah yang lain, tetapi Rasulullah mengiyakan aja. Ada contohnya Rasulullah mengikuti saja, bermakna redha apa yang diungkapkan. Macam itulah contohnya. Dasar itu kita kena banyak yang kajian-kajian yang pas. Itu saya minggu sebelum tu, bukan minggu lepas ni, minggu sebelum tu, ada salah seorang ustaz, dia mengajar dekat dekat yang Abim bukan Abim, Al-Amin. Dia mengajar di Al-Amin. Al-Amin banyak cawangan, tapi yang ustaz ini mengajar Al-Amin di cawangan apa. Dia alhamdulillah. Apabila saya ceramah hari itu di Puchong, mengatakan gini, dalam ini yang saya kata pernah berbahas dengan seorang pelajar daripada Yaman. Dia mengatakan kita lepas solat maghrib tak boleh, lepas solat asar tak boleh solat ikhram, solat sunat ikhram. Boleh. Tapi dia tak boleh disebabkan gitu. Pasal solat sunat ikhram itu ada hak dia. Yang tak boleh solat sunat rawatib yang tiada haknya. Solat sunat solat sunat musafir boleh, solat sunat jenazah boleh, solat sunat tahiyatul masjid boleh, solat sunat ikhram tadi boleh ya. Ada. Jadi itu. Pasal itu
Saya pun kitab Iqna' ni memang dulu orang dulu kat Malaysia pun pengjol Iqna' tu fiqah dia. Pasal itu dia datang ke rumah saya, dia tengok buka satu-satu. Oh, alhamdulillah saya keluarkan kitab. Jadi saya ada majlis ilmu kat rumah saya. Saya dengan dia bertukar pendapat. Bertukar mana. Dia daripada Universiti mana Indonesia, dia orang Indonesia. Tapi dia duduk kat Malaysia dah 30 tahun dan dia mengajar di ABIM 25 tahun dah, dia kata. Okey, alhamdulillah. Ya. Dia akan datang ke tempat saya. Pasal kalau nak dipinjam saya tak kasih, nak photostat boleh. Pasal pinjam ni kadang saya lupa. Apa lupa? Hilang gitu je. Itu pun ada salah satu slot dulu. Dalam satu slot dulu pun kat situ, masa itu saya perbahasan dengan imam tempat saya dulu. Dia mengatakan, sepupu bapaknya adik-beradik, bapak sama bapak, dia kata tak boleh kahwin. Yang boleh kahwin sepupu yang mak dengan bapak adik-beradik ataupun mak dengan mak adik-beradik boleh kahwin. Saya kata boleh. Bapak dengan bapak. Contoh saya adik-beradik dengan Cik Syafiq. Saya ada anak lelaki. Cik Syafiq anak perempuan contohnya. Boleh kahwin. Dan begitu juga kalau saya mati, Cik Syafiq pun mati. Contoh anak Cik Syafiq tadi tak ada wali kan? Anak saya boleh memwalikan. Tetapi kalau anak saya dengan anak Cik Syafiq tadi dah berkahwin, kemudian ditakdirkan berpisah. Kemudian anak Cik Syafiq nak kahwin lagi, nanti anak saya tak boleh memwalikan. Itu dinamakan mati wali. Itu tidak digalakkan sepupu bapak dengan bapak adik-beradik. Ya tak? Tapi boleh kahwin. Ya tak? Boleh kahwin. Cuma dikhawatiri macam itulah. Kalau hilang wali nanti, siapa nak jadi wali kan? Terpaksa wali hakim. Jadi itu dah cantik. Islam ni cantik. Ya tak? Tapi kalau mak dengan mak itu tak apa. Kalau sekali kahwin tu boleh. Dibolehkan. Pasal itu saya buka tu, saya bawa kitab tu. Saya ingat di bulan Ramadan. Tapi imam tu pun dah meninggal dah. Okey, ada apa pertanyaan? Ya? Daripada rukuk. Samiallahu liman hamidah. Yang kita jawab, bagi Imam Syafi'i, makmum pun disunatkan baca Samiallahu liman hamidah. Lepas tu Rabbana walakal hamdu pun boleh. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamdu, ataupun mil'us samawati wal ardi. Banyak ni. Ataupun yang tadi apa, Rabbana walakal hamdu mubarakan. Tu tadi pun boleh. Itu boleh. Atau sekurang-kurangnya Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd pun boleh. Sekurang-kurangnya. Yang tambahan itu tadi lagi bagus. Ada? Bagi mazhab-mazhab yang lain, hanya kita apabila imam Samiallahu liman hamidah, makmum hanya sekadar baca Rabbana walakal hamd kadang. Tapi bagi mazhab Syafi'i ada kitab itu. Tak silap kat sini, tak silap. Kat sini atau kitab yang lain. Nanti saya balik. Maka kita sunatkan baca Rabbana walakal hamdu. Samiallahu liman hamidah juga. Lepas tu Rabbana walakal hamdu. Ikut apa yang imam nanti tadi. Boleh. Okey? Jadi, dua-dua pandangan itu boleh. Oleh kerana kita sandarkan Imam Syafi'i, maka ikutlah Imam Syafi'i. Kalau katakan kita tak nak baca Samiallahu liman hamidah, cuma tu Rabbana walakal hamdu pun boleh. Itu mentaklidkan dengan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Nak? Okey. Boleh? Okey. Okey, ada apa pertanyaan? Tak ada. Muslimah? Tak ada. Ya. Dulu sebelum Covid dulu Muslimah rancak tu soalan ni. dah Covid ni takut dia dah. Okey, tak apa. InsyaAllah bawalah Abu.
Bapak, siapa pasal kita perbaiki solat kita, oleh kerana solatlah yang akan dipersoalkan dulu. Ya, soal yang dipersoalkan dulu, solatlah di yaumil mahsyar besok. Ya, okey. InsyaAllah setakat ini dulu. Kalau tak ada pertanyaan, saya tutup. Boleh saya tutup? Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi ya? Sampai lafaz kunut yang lain tadi belum kan? Okey. 1722. Ini hari ini 27. Okey. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sa'iri fi sa'iri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqu min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.